Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of you. Our lesson now is about the vascular tissue. Dalam plan, kita dah belajar tentang meristem tissue. Kita belajar bahawa meristem tissue itu adalah satu tisu yang sentiasa menjalankan actively divide by mitosis. Kita juga dah bincangkan tentang meristem tissue, iaitu meristem tissue adalah undifferentiated state of cell. Apabila tisu menjadi differentiate, kita mula discuss tentang permanent tissue. Permanent tissue yang pertama yang kita dah discuss adalah mengenai dengan ground tissue. Sekarang kita akan fokus kepada vascular tissue. Vascular tissue adalah satu tisu yang penting untuk transport. Apakah bahan yang sentiasa diangkut oleh plant? Yang pertama sekali kita bincangkan transport of water. Yang kedua kita akan bincangkan tentang transport of sugar. Bagi transport of water, dia akan berlaku pada struktur yang bersifat tubular, kemudian bersifat elongated, dan tisu tersebut adalah deaf during maturity. Bagi transportation of water, dia terpaksa deal dengan pressure, iaitu water pressure. Oleh yang demikian, tisu tersebut perlulah mempunyai secondary wall. Dan secondary wall itu mestilah hardened by lignin. Tisu yang saya maksudkan itu adalah xylem tissue. Jadi xylem tissue adalah tisu yang tubular, elongated and deaf during maturity. Xylem have secondary wall hardened by lignin. Bagi plant, ada plant yang mempunyai hanya primary wall dan ada plant tissue yang mempunyai primary dan secondary wall. Xylem adalah sejenis plant tissue yang mempunyai secondary wall hardened by lignin. This is very important to prevent collapse during high water pressure. So xylem is very important for transportation of water. Dan yang kedua adalah provide mechanical support. Xylem dibahagikan kepada dua. Yang pertama xylem yang kita namakan sebagai trachea. Yang kedua xylem yang kita namakan sebagai vessel elements. Trachea is a long structure compared to vessel element is little bit wider. Trachea is thin cell with a tapered end. Manakala bagi vessel element they are wider, less tapered end. The trachea is very important for the water move cell to cell, and the water move cell to cell through a pit, structure yang kita panggil sebagai pit ya. Ada satu liang antara trachea dan trachea yang kita namakan sebagai pit. Baik, sebagai perbandingan, trachea is long but the structure of vessel element is shorter. Manakala trachea is a thin cell with tapered end, hujung runcing ya. Manakala vessel element is a wider with less tapered end. So saya letak comparison tu tak berapa sama ya. Long dengan shorter, thin cell with a tapered end, wider, less tapered end. Untuk struktur yang kedua, transportation of sugar. Transportation of sugar mesti berlaku kepada tisu yang alive during maturity. Berbeza dengan transportation of water, dia berlaku pada deaf during maturity. Transportation of sugar mesti alive during maturity because sometimes transportation of sugar required energy. Energi akan dibekalkan oleh mitokondria. Untuk mitokondria bekalkan energi, maka sel tersebut perlulah sel hidup. Transportation of sugar dan juga mana-mana organic nutrient, dia mesti melalui long narrow cell. Long narrow cell ini kita namakan sebagai sieve cell. Bagi struktur yang kita bincangkan ini, kita sedang membincang tentang flowerworm. So letakkan dekat sini flowerworm ya. Flowerworm dibahagikan kepada dua komponen. Yang pertama adalah sieve tube element
Yang kedua adalah companion cell. Sieve tube dan companion cell ini akan bersatu antara satu sama lain. Companion cell adalah satu struktur yang mempunyai nukleus dan mitokondria. Berbeza dengan sieve tube element di mana dia ada empty space yang hanya penuh dengan cytosol. Oleh yang demikian, perhubungan antara sieve tube dengan companion cell perlu berlaku dengan satu struktur. Struktur itu kita namakan sebagai plasmodesmata. Nanti kita tunjukkan kepada kamu bagaimana kedua-duanya ya.